Tuan Yang Dipertua, untuk maklumat ahli yang berhormat, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sentiasa komited untuk memperkasa pendidikan guru bagi melahirkan guru yang terlatih dan kompeten. Antara usaha yang dilaksanakan adalah memperkukuhkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan atau PISMP di Institut Pendidikan Guru IPG. Ini turut melibatkan aspek pemilihan calon dan kurikulum. Melalui program ini, KPM akan dapat menyediakan guru yang berkualiti untuk meningkatkan standard pendidikan selaras dengan aspirasi dan pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025. Bermula pada tahun 2013, calon PISMP dipilih dalam kalangan pelajar cemerlang lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM yang memperoleh minimum grade cemerlang dalam 5 mata pelajaran termasuk memenuhi syarat pengkhususan bidang yang dimohon. Seterusnya, semua calon yang memenuhi kelayakan akademik mengikut option mata pelajaran perlu melepasi saringan ujian kelayakan calon guru atau UKCG. Calon yang melepasi UKCG akan dipanggil untuk temuduga. Secara keseluruhan, calon dipilih berdasarkan merit markah yang diperoleh meliputi akademik, kurikulum dan prestasi temuduga. Ini jelas menunjukkan bahawa hanya pelajar yang terbaik dipilih untuk mengikuti PISMP. Dalam aspek kurikulum pula, KPM sentiasa berusaha memantapkan kualiti kurikulum PISMP agar sejajar dengan keperluan pendidikan semasa. Semakan semula keseluruhan kurikulum latihan perguruan dilaksanakan setiap 4 tahun. Semakan terkini telah bermula pada tahun 2019 dan dijangka selesai pada tahun 2021. Kurikulum baharu ini akan digunakan pada Jun 2022. Dalam pada itu, KPM melaksanakan penambahbaikan berterusan untuk setiap bidang yang diajar mengambil kira perkembangan semasa. Sebagai contoh, dasar pembelajaran digital IPG diperkenalkan untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran bagi memenuhi keperluan revolusi industri 4.0. Selain itu, pembangunan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna atau New Pedagogies for Deep Learning NPDL juga dilaksana sebagai pedagogi contemporary. Ini bagi menyediakan pensyarah dan pelajar dengan ilmu dan kemahiran untuk menghasilkan pembelajaran bermakna melalui pemanfaatan teknologi digital terkini. Di samping itu, dalam usaha untuk melahirkan guru yang berwibawa dan berketerampilan, penekanan turut diberikan kepada kemahiran insaniah, kognitif, digital, numerisasi dan keusahawanan. Dalam aspek persediaan guru untuk mengajar di sekolah pula, PISMP mewajibkan pelajar menjalani 3 kali pengalaman berasaskan sekolah PBS dan 2 fasa praktikum masing-masing selama 12 minggu. Pemantapan seterusnya menerusi internship di tahun akhir melibatkan tempoh antara 4 hingga 12 minggu. Bagi tujuan pemantauan dan penambahbaikan secara berterusan, KPM melaksanakan penilaian terhadap guru lepasan PISMP. Selepas setahun ditempatkan di sekolah, KPM akan mendapatkan maklum balas daripada pentadbir sekolah mengenai prestasi guru lepasan IPG. Berdasarkan maklum balas bagi tahun 2015 sehingga 2019, prestasi guru baharu IPG adalah cemerlang dan memenuhi keperluan sekolah dengan skor purata 92% ke atas. Secara umumnya, prestasi ini menunjukkan pentadbir sekolah berpuas hati dengan kualiti guru baharu lepasan IPG. Terima kasih Wabi Menteri atas jawapan yang telah diberikan panjang lebar. Saya menyambut baik segala usaha berterusan yang pihak kementerian lakukan dalam meningkatkan kualiti dan profesionalisme guru-guru kita. Cuma dalam soal kualiti untuk melahirkan guru yang terlatih dan kompeten, ia juga berkait rapat dengan soal piawaian. Piawaian pengambilan pelajar yang diterima masuk ke program Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISMP. Saya ingin memetik kenyataan yang amat berhormat Perdana Menteri yang dikeluarkan pada 19 Julai 2020
yang mengatakan bahawa UEC telah mendapat pengiktirafan sebahagian ataupun partial recognition. Ini kali pertama digunakan istilah tersebut, partial recognition. Apabila UEC diterima untuk mengikuti program ijazah sarjana muda perguruan PISMP. Maka dalam konteks ini, soalan saya ialah, saya ingin tahu pendirian YB Menteri, sama ada kementerian ingin meneruskan pengiktirafan sebahagian ataupun partial recognition sijil UEC, sedangkan Perdana Menteri YB Paguh dalam kenyataan yang sama ketika menafikan pengiktirafan UEC menegaskan bahawa UEC perlu mengikut dasar pendidikan kebangsaan. Soalan yang penting, ada kaitan kerana ia berkaitan dengan piawaian ambilan pelajar yang diterima. Jika dikatakan para pelajar diterima untuk masuk ke PISMP kerana mereka telah lulus sijil SPM dan memperolehi kepujian dalam bahasa Melayu, maka apakah wujud keperluan untuk menyebut kelulusan sijil UEC mereka? Yang Berhormat Menteri. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Simpang Renggam. Pertama, program yang disebut oleh Yang Berhormat Simpang Renggam tadi bermula semenjak tahun 2011. Dan pada waktu Yang Berhormat Simpang Renggam menjadi menteri juga, program tersebut juga dilaksanakan. Jadi perkara ini dalam pengetahuan Yang Berhormat Simpang Renggam. Itu jelas, ya. Yang apa yang saya ingin sebutkan tadi, tetapi tidak digunakan perkataan partial recognition ataupun pengiktirafan ini sebahagian. soal jawab. Siapa Renggam? Menteri akan Ini jawab. soal jawab. Okey, apa yang disebut tadi, program ini telah ada semenjak tahun 2011. Masa Yang Berhormat menjadi menteri, program ini diteruskan. Apa nama sahaja pun, hakikatnya dasar itu adalah berlaku pengambilan pelajar kelulusan UEC untuk tujuan kemasukan ke IPG bagi mata pelajaran bahasa Cina untuk SJKC. Itu jelas. Jadi pada waktu itu, pada waktu Yang Berhormat menjadi menteri, program ini juga dilaksanakan. Program ini merupakan sebahagian daripada usaha untuk memenuhi keperluan di SJKC berkaitan dengan pendidikan bahasa Cina. Jadi itu kita perlu jelas bahawa perkara ini telah ada semenjak 2011 dan diteruskan di zaman Yang Berhormat Simpang Renggam sebagai menteri. Sekian, terima kasih.